Alamin. Kita sambung pada kata syarih rahimahullahu ta'ala bab kafarah. Kata syarih fala kafarata, ini tafri' daripada kalam sebelumnya. Maka tidak dikenakan kafarah alal mar'ati. Bila sebut kafarah tu wajib ke atas lelaki, maka tak kena di atas perempuan. Wala ala nasin, dan tidak juga ke atas orang yang lupa. Lupa itu orang yang lupa itu keluar pada perkataan amid. Jadi keluar daripada itu orang yang nasin, orang yang lupa. Wala ala mufsidi ghairi ramadana, dan tidak kena di atas orang yang merosakkan puasa. Mufsidi ghairi ramadan, puasa selain puasa Ramadan. Au bi ghairil jima', ataupun dia membatalkan puasa dengan selain jima'. Membatalkan puasa dengan selain jima'. Kal akli, selain jima' tu apa? Contohnya, ini misal bagi ghairil jima'. Kal akli, seperti makan. Wa inzalil mani an mubasyaratin, dan mengeluarkan mani dengan sentuhan. Au an istimna', ataupun dengan mengeluarkan mani secara istimna', secara unani. Wala ala man dhanna al-laila, dan tidak dikenakan juga kafarah ke atas orang man dhanna al-laila, orang yang sangka malam. Dia sangka malam masih ada, lalu dia jima'. Fabana naharan, tiba-tiba nyatalah dah masuk siang. Maka itu pun tak kena kafarah. Au dhanna ghurub asy-syamsi, ataupun dia sangka dah tenggelam matahari. Fabana khilafuhu, lalu nyatalah bersalahannya. Tiba-tiba nyata bahawa dah sebenarnya tak tenggelam matahari lagi. Itu juga tidak dikenakan kafarah. Wala ala musafirin aftara bizina, dan juga tidak kena kafarah di atas orang musafir yang berbuka dengan cara zina. Contohlah ni. Okay, kita masuk pada kata Muhasyir rahimahullah. Qauluhu fala kafarata 'alal mar'ah, maka tidak dikenakan kafarah di atas perempuan. Ai al-mawtu'ati, perempuan yang kena wati. Perempuan yang diwati tak kena. Yang kena tu lelaki aja. Wa mithluha, dan seumpamanya juga ar-rajulul mawtu'u, lelaki yang kena wati. Lelaki yang kena wati. Guana yang kena wati tu. Lelaki yang kena wati. Nampak tak? Dia kena liwat dan seumpamanya, maka tidak kena ke atasnya. Okay. Maknanya dia bukan fa'il. Dia maf'ul. Dia maf'ul situ. Wala ala nasin, dan tidak juga kena di atas orang yang lupa. Kharaja biqaulihi al-ifsad, keluar dengan kata musannif al-ifsad. Wa kan nasi, ini kharaja. Wala ala nasin, ala nasin, orang yang orang yang lupa. Kharaja biqaulihi, keluar dengan katanya al-ifsad, merosakkan puasa. Mana pada kata matan sebelum ni lah, pada kata syarah sebelum ni. Ifsadu yaumin, ifsadu saumi yaumin Ramadan. Jadi kerana orang lupa ni, dia bukan mengifsadkan, dia bukan sengaja nak merosakkan, dia terlupa. Okey, siapakah yang seumpama orang nasin? Wa kan nasi al-jahilu bit-tahrim, dan seumpama orang yang lupa itu orang yang jahil dengan perharaman. Jahil mana? Jahil yang ma'zur, iaitu yang duduk jauh daripada ulama dan juga ilmu, ataupun baru masuk Islam. Lagi wal mukrahu, dan juga keluar daripada itu orang yang mukrah, yang kena paksa. Walau ala zina, walaupun dipaksa di atas zina. Wa in kana yuftiru bihi, walaupun berbatal puasa dengannya. Dia dipaksa untuk zina. Untuk buat zina pada siang hari bulan Ramadan.
Batal ke tak? Jawapannya batal lah. Batal. Batal tetapi adakah dia adakah dia kena kafarah? Tidak. Wal mukrahu walau ala zina wa in kana yuftiru bihi, walaupun batal puasa dengannya. Lianna zina la yubahu bil ikrah, kerana zina sama sekali tidak harus dengan sebab dipaksa. Nampak? Kalau zina, dipaksa zina, adakah kita boleh buat? Jawapannya tidak. Kerana zina dia tidak diharuskan. Sama juga macam bunuh. Ni masalah yang disebut ikrah ni. Ikrah, kalau kita dipaksa buat satu benda, dua perkara yang kita tak boleh buat, walaupun melibatkan hilang nyawa. Apa dia? Iaitu pertamanya ialah bunuh diri. Bukan bunuh ni, bunuh. Bunuh. Umumlah sama ada bunuh diri, bunuh orang, tak kira lah bunuh. Dia kata kalau awak tak bunuh Zaid tu, saya bunuh awak. Dia paksa kita bunuh Zaid contohnya. Kalau tak bunuh Zaid, saya bunuh awak. Tak boleh kita nak menggunakan alasan paksaan tu untuk bunuh Zaid. Sebab apa? Sebab kita bunuh Zaid, kita telah menghilangkan nyawa. Kalau kita tak bunuh dia pun, dia bunuh kita, hilang juga satu nyawa. Jadi nyawa kita, nyawa Zaid sama je di sisi Allah Ta'ala. Sama sahaja. Satu nyawa tu sama sahaja. Dia nyawa belaka. Maka kita tidak dianggap paksaan. Paksaan yang membolehkan kita buat. Maka kita sabar ya. Orang bunuh kita dapat pahala syahid. Tapi tak boleh dengan paksaan tu kita bunuh orang. Sama juga yang kedua ialah masalah zina. Kalau orang tu paksa, kalau awak tak berzina, saya bunuh awak. Dia kata, kalau awak tak berzina, bunuh awak. Kita pun apa lagi berzina. Na'udzubillah min zalik. Untuk mengelakkan bunuh. Hukumnya tak boleh. Haram kita buat zina walaupun melibatkan hilang nyawa. Jadi apa yang perlu buat? Sabar saja. Kalau bunuh, mati fi sabilillah. Mati syahid lah. Okay. Syahid tu syahid apa? Bukan syahid dunia akhirat. Syahid akhirat lah. Okay. Qauluhu, kemudian katanya, jadi dalam masalah orang yang diikrah walaupun atas zina, walaupun itu membatalkan dengannya, kerana zina tidak boleh dilakukan walaupun dengan sebab ikrah. Qauluhu wala ala mufsidi ghairi Ramadan, dan juga tidak di atas orang yang membatalkan puasa selain Ramadan. Hak ni kharaja, ai kharaja qauluhu bi qaulihi, dengan katanya Ramadan disebut merosakkan puasa Ramadan. Maka keluar dengan puasa Ramadan tu orang yang merosakkan puasa selain Ramadan. Qauluhu au bi ghairil jima' kharaja, ai kharaja qauluhu bi ghairil jima' ni bi qaulihi, dengan kata musannif sebelum ini bi jima'. Batal puasa Ramadan dengan jima'. Maka keluar dengan jima' itu ialah yang bukan dengan jima'. Qauluhu wala ala man dhanna al-lail, dan juga tidak kena kafarah di atas orang yang sangka masih malam. Sangka dhanna al-lail ail baqa'ahu, sangka masih malam, kekal malam tu. Tiba-tiba dia pun jima', ingat ke malam lagi, tak masuk fajar lagi. Dia pun jima'. Tiba-tiba nyata siang, maka adakah dia dikenakan kafarah? Tidak. Wal muradu bidzanni, yang dimaksudkan dengan zan sini, dengan zannilai, zan sini ialah wa fima huna wa fima yati, dan pada barang yang lagi akan datang. Maksud zan ialah taraddud. Taraddud ai mutlaqut taraddudi. Maka fayashmalu syakka, maka kalimah zan ni masuk juga syak. Sebab kalau makna istilah zan ni makna tarjih ahadu tarafai, berat salah satu dua taraf, dua bahagian, berat salah satu, sangkaan berat kita panggil. Adakah dia maksud ni sangkaan berat semata-mata? Tak. Maksud zan ni mutlaqut taraddud, iaitu tidak yakin, sama ada tak yakin tu zan lebih pada 50%, 60%, 70% dan seumpamanya, ataupun syak 50-50. Hatta sekalipun wahan tu lemah lah sini. Wahan tu dah masalah ni, kalau ikut wahannya orang tak boleh buat. Bila dia kurang sangkaan malam, berat sangka tak malam, bila berat sangka tak malam, takkan dia nak jimat lagi. Sekarang ni masalah zon ni termasuk syak serta zon yang pada istilah dan juga syak.
Jadi di sini zon dengan maksud taraddud ay mutlaqut taraddud fayashmalu syakka. Wa hadha wa ma ba'dahu, dan ini dan selepas daripadanya. Mana selepas daripadanya? Dia kata zanna al-lail fabana naharan aw zanna ghurub asy-syams. Ni dua. Hadha iaitu zanna al-lail aw zanna ghurub asy-syams. Kata dia wa hadha wa ma ba'dahu, dan ini serta yang selepasnya, kharaja, kedua masalah ini keluar biqaidin malhuzin fi kalamih. Ini keluar dengan qaid yang malhuz. Malhuz ni yang dapat dipaham secara tersirat. Malhuz ni, lahazah ni faham secara haluh. Kalau lahazah ni makna faham secara haluh, bukan disebut jelas. Kalau qaidin malfuz, qaid yang disebut secara jelas, tu malfuz ataupun mansus, yang sebut dalam nas. Sekarang ni qaid tu tidak disebut pada kalam musannif, tapi dipaham secara tidak langsung, dipanggil qaidun malhuz. Qaidun malhuz dipaham dengan qaid yang dapat dipaham pada kalam musannif. Apa qaid yang dipaham tu? Wa takdirnya ifsadu saumi yaumin yaqinan. Merosakkan puasa satu hari, saumin yaqinan min Ramadan, kan? Kalau kita ingat daripada matan sebelum ni kan, tengok matan balik, tengok pada syarah Syekh Ahmad Ramli balik, ditulis apa? Saumi yaumin min Ramadan, kan? Hak yakin. Jadi yakin ni disebut tak dalam matan tu? Tak disebut, tapi ini malhus, dipaham secara tidak langsung, walaupun tidak disebut tapi dapat dipaham secara tidak langsung. Maka keluar dengan qaid yakin ni apa dia? Orang yang zon. Zon iaitu tidak yakin lah, tak yakin dengan maksud dia zon. Zon apa dia? Zon malam masih kekal, ataupun zon telah tenggelam matahari. Dia zon malam masih kekal, fabana naharan, tiba-tiba nyatalah bahawa telah siang, telah terbit fajar. Ai fajama'alah, nyata dia jimak, dia sangka malam maka dia jimak. Itu ada mahzuf lah tu. Zannal laila fabana naharan, zannal laila, dia sangka malam, fajama'a, tiba-tiba dia jimak lah. Kalau dia sangka malam tiba-tiba nyata siang, tak ada buat apa-apa, tak batal. Sebab tu ada takdir mahzuf tu. Man zannal laila, dia sangka malam, fajama'a, lalu dia jimak, fabana naharan, maka fabana jima'uhu naharan, maka nyatalah jimaknya itu berlaku pada waktu siang. Maka kena kafarah ke tidak? Tidak. Au zanna ghurub asy-syamsi, atau dia sangka telah tenggelam matahari. Lau qala, kalau musannif kata au zanna dukulahu, atau dia sangka masuk malam, ai al-laili dukhul al-laili, dia sangka masuk malam. Dia tak guna ibarat ghurub asy-syams, dia guna ibarat dukhulahu sahaja. Lakana akhsara, adalah lebih ringkas lah. Sebab apa? Zanna ghurub asy-syams ni 1, 2, 3 kalimah. Ni zanna dukhulahu 1, 2 kalimah. Mana lagi ringkas? Tentulah lagi ringkas zanna dukhulahu, nyata masuknya malam. Tak ada masalah, sebab dhamir ni dah telah disebut sebelum ni kalimah lain. Dia kata sebelum ni kan, pada kata dia au zanna al-laila fabana naharan au zanna dukhulahu ay dukhul al-lail. Jadi dah masuk dah situ. Maka kata Muhasyi rahimahullahu ta'ala, kalau diguna lafaz itu maka lagi akhsar, lagi ringkaslah. Sebab apa? Sya'nul matni an yakuna mukhtasaran. Sya'nul matni al-kalamu yukhtasaru liyuhfaz. Perkataan itu diringkaskan tujuan untuk hafal. Jadi kalau matan dan juga mukhtasar ni sepatutnya dia pilih kalimah yang ringkas. Ala kulli hal, itu kritikan daripada Muhasyi lah.
Okey. Qauluhu fabana khilafuhu, maka nyata menyalahinya, sama juga. Ai fajama'a, dia sangka dah tenggelam matahari, lalu dia jima', maka nyata menyalahinya, nyata belum tenggelam matahari. Fabana khilafahu, maka nyatalah sebaliknya. Macam mana sebaliknya? Taswir. Bi antabayyana anna jima'ahu, dengan nyatalah bahawa jimaknya itu kana qablal ghurub, adalah berlaku sebelum tenggelam matahari. Jadi hukumnya adakah kena kafarah? Tidak kena kafarah. Okey. Soalan, kalau tak kena kafarah, puasanya batal ke tidak? Kafarah tak kena, puasanya batal ke tidak dalam masalah ni? Jawapannya tetap batal. Sebab apa? Sebab asalnya baqa'un nahar. Cuma yang tak kenanya ialah kafarah saja. Kenapa? Kerana berlaku syubhah pada syarat wajib kafarah tersebut. Ni syubhah ini menggugurkan kafarah. Syubhah apa? Dia zon. Zon tenggelam matahari, zon malam. Dia zon dah masuk malam. Jadi zon itu menyebabkan kafarah itu tidak wajib. Adapun batal tetap batal. Batal tetap batal. Okey, masalah tadi dia jimak pada waktu malam, dia ingat ke malam, tiba-tiba nyata siang. Jimak tu berlaku pada waktu siang. Maka batal tak puasa dia? Puasa dia batal ke tak? Cuba jawab dalam chat nanti anda tengok. Okey. Annahu aftara bihi. Anna jima'ahu kana qabla al-ghurub. Jimaknya itu sebelum tenggelam matahari, maka tak kena kafarah walaupun puasanya batal. Qala Muhammad Ramli, berkata Syekh Muhammad Ramli, wala kafarata aidan ala man jama'a amidan ba'da al-akli. Juga tidak kena kafarah di atas orang yang jimak dengan sengaja ba'dal akli, lepas daripada makan, nasian. Makan itu lupa. Makan tu nasian, ai nasian. Nasian apa tu? Lupa makan ke lupa apa tu? Nasian. Dia makan ba'dal akli nasian. Lepas daripada makan, hal keadaannya lupa. Lupa apa? Dia lupa apa? Lupa makan ke? Makan lupa kerana dia makan. Ai nasiyan kaunahu shaiman. Lupa bahawa dia tu sedang puasa. Jadi dia makan dalam keadaan lupa. Lupa apa? Bukan lupa makan. Kalau lupa makan, dia tak makan lah. Sekarang ni dia lupa bahawa dia dalam keadaan puasa. Tiba-tiba dia makan. Okey. Zannan annahu aftara bihi. Lagi pula hal yang kedua ni, dia sangka bahawa dia telah aftara bihi, telah berbuka puasa dengannya, dengan makan tadi. Ni masalah ni ambil perhatian. Dia isunya begini, seorang itu dia jimak dengan sengaja. Okey, jimak dia berlaku bila? Lepas dia makan kerana terlupa. Dia makan, dia puasa, dia pun makan kerana terlupa. Dah ingat, hari ni puasa punya. Dia pun makan. Dia pun makan. Dia tak tahu hukum. Dia ingat ke bila salah makan, batal puasa. Zannan annahu aftara bihi. Kerana dia menyangka bahawa makan itu dia bahawa dia itu berbuka puasa dengan sebab makan kerana terlupa. Dia ingat ke dia makan terlupa tu jadi batal puasa dia. Dia kata alang-alang batal, jimak lah. Dia pun jimak. Dah makan dah terlupa. Dia tak tahu bahawa makan terlupa tu tidak membatalkan. Kerana dia sangka dia puasa dia batal. Ni orang ni jahil lah contohnya, tak tahu hukum tu. Tiba-tiba dia pun jimak. Hukumnya tidak dikenakan kafarah juga. Kenapa tak kena kafarah? Kerana ada syubhah. Syubhah ni. Syubhah kerana dia jahil pada masalah ni. Nampak tak? Berlaku syubhah. Jadi dalam masalah kafarah ni, kalau ada syubhah begitu, maka tidak dikenakan hukum, tidak dikenakan kafarah. Okey. Terus lagi, qauluhu wala ala musafirin. Dan juga tidak dikenakan kafarah ala musafirin, ke atas orang yang bermusafir. Ai au maridin, ataupun orang sakit. Wa hadza kharaja. Wa hadza
qaid ini ni. Hadza qauluhu wala ala musafiri wala ala musafirin au mari ni. Kata ini kharaja keluar biqaulihi dengan kata musannif, dengan qaid yang musannif sebut bisababis saum. Bijima'in athima bisababis saum. Dalam matan sebelum ni kan tengok pada kalam Syekh Ahmad Ramli, dia kata dengan jima' yang berdosa kerana sebab puasa. Berdosa jima' yang berdosa kerana sebab puasa. Dosa jima' tu kerana sebab dosa buat jima' tu kerana sebab puasa. Jadi keluar dengan kata kerana sebab puasa, iaitu orang yang musafir ataupun orang sakit. Jadi kalau dia jima' masa tu, dia salahnya bukan kerana sebab puasa, sebab puasa itu mengharuskan mereka ini berbuka. Nampak? Jadi ke atas orang musafir dan orang sakit pun, jika dia jima' ketika musafir dan sakitnya itu tidak dikenakan kafarah. Kama ulima, ini sebagaimana ulima mimma taqarrara, diketahui daripada barang yang telah dihuraikan, ma taqarrara sabiqan, terdahulu. Okey. Wal muradu, yang dimaksudkan di sini ialah al musafir wal maridu bil fi'li. Orang yang musafir dan sakit bil fi'li, sungguh ti. Orang yang telah musafir ataupun yang telah sakit. Itu maksudnya. Telah tu makna sedang. Orang yang sedang musafir dan sedang sakit bil fi'li. Bukan bil quwwah, bukan nanti akan musafir atau akan sakit. Jadi memang orang berada dalam keadaan musafir dan berada keadaan sakit bil fi'li. Ini istilah mantik lah. Bil fi'li makna sungguh ti lah. Orang yang musafir sungguh ti, orang yang sakit sungguh ti. Supaya apa? Hatta supaya agar supaya lau hadathas safaru, kalaulah berlakunya safar, awil maradu ataupun sakit, ba'dal jima' selepas daripada jima', la tasqutu anhul kafaratu, maka tidak gugur daripadanya kafarah. Qalahu Syekh Khatib Syarbini. Jadi sebab tu dia kata orang yang musafir dan sakit ni, musafir dan sakit yang sungguh-sungguh, yang berlaku dalam keadaan dia sedang musafir dan sedang sakit bil fi'li. Supaya apa? Supaya tak termasuk orang musafir dan sakit, belum musafir, dia jima' dulu. Tak, hari bulan puasa tu dia jima' dulu. Jima' dia kata jima' ni tak boleh ni, kena kafarah. Tak apa lah, kita keluar musafir lah. Tak jadi. Sebab masa dia jima' tu dia bukan musafir bil fi'li, dia bukan berada keadaan musafir. Nampak tak? Ataupun dia pun jima' sampai lepas jima' tu jadi sakit. Jadi sakit. Kita ni tak kena kafarah sebab sakit. Tidak. Awak tetap kena kafarah. Kenapa? Kerana jima' itu berlaku bukan dalam keadaan sakit. Awak bukan sakit bil fi'li lagi. Maka tidak gugur daripadanya kafarah. Qalahu Syekh Khatib Asy-Syarbini. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah, mutarakhisan. Apa dia? Dia kata wala ala musafirin, tidak kena kafarah di atas orang musafir, aftara bizina, yang berbuka puasa dengan berzina. Na'udzubillah min zalik. Mutarakhisan, hal keadaan dia tu nak mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah. Dan bizina tu contoh je lah. Contoh dia ambil contoh hak paling teruk lah. Kalau berpuasa dengan jima' isteri pun jadi juga. Maka walaupun berbuka puasa dengan zina, tapi dia sedang musafir, kerana niat nak mutarakhisan, nak mengambil rukhsah. Tengok kata Muhasyir rahimahullah. Qauluhu mutarakhisan, hal keadaan dia itu mutarakhisan, mengambil rukhsah. Kata Muhasyir, laisa biqaidin, ini bukan qaid. Tak mesti orang tu buka kerana masa musafir dengan jima' kerana nak ambil rukhsah. Hatta sehinggakan laulam yanwi tarakhusa, kalaulah dia tidak niatkan mengambil rukhsah, fala kafarata, tak ada kafarah juga. Orang itu dia musafir, dia pun jima', dia tak ada niat nak ambil rukhsah musafir, iaitu boleh berbuka. Tak ada masalah, kafarah tetap tidak dikenakan.
Fata'biruhu. Jadi kenapa musannif sebut mutarakhisah ni? Kata muhasyi fata'biruhu bitarakhusi. Ta'bir musannif dengan kalimah tarakhus ni, ai mutarakhisan ini, jaryun 'alal ghalib. Ini berlaku atas jalan ghalib. Jadi qaid ini qaidun ghalib. Qaidun untuk libayanil ghalib, untuk menerangkan ghalibnya. Ia bukan qaid lah tu. Ia bukan qaid. Jaryun bukan qaid yang mukhrij. Tak. Dia itu untuk bayanil ghalib saja, menerangkan perkara yang ghalib. Ghalibnya orang buka tu tujuan nak ambil rukhsah lah masa musafir. Hadza jaryun 'alal ghalib kama fi syarhi Muhammad Ramli, sebagaimana dalam syarah Muhammad Ramli dan juga Syekh Al-Ajhuri. Qauluhu wa tajibu aidan al-kaffaratu 'ala rajulin adrakahu al-fajru mujami'an. Begitulah juga wajibnya kafarah atas orang lelaki yang adrakahul fajru, yang masuk waktu fajar mujami'an, hal keadaan dia sedang jima'. Pengantin baru kenal rapuang, dapat isteri, lepas tu jima' masuk fajar tu sedang jima'. Fastadama, dia pun berkekalang lah. Dia berkekalang, tidak keluarkan keris daripada sarungnya. Fastadama, dia pun kekalkan. Aliman bitahrim, lagi dia tahu tentang perharaman. Orang ni juga kena tak? Tajibu kafarah, wajib kafarah atas orang lelaki yang dia masuk fajar dalam keadaan jima', tapi dia kekal jima', tidak keluarkan dia punya hasyafah itu. Lagi dia tahu dia orang ini juga kena kafarah. Wallahu ta'ala alam. Nanti bab ini kita akan sambung pada malam ni insya-Allah dalam pukul 11 lebih. Pukul 11 begitu kita akan sambung. Okey, ada masa lebih kurang 10 minit je buka untuk sesi soal jawab. Ada nak jawab tak tadi? Soalan anda tanya apa tadi, tak ingat lah. Tanya orang yang jima' pada waktu malam, dia sangka malam masih kekal kan. Tiba-tiba nyata dah habis, dah masuk siang. Maka adakah dia dikenakan kafarah? Jawapannya tidak. Samalah juga orang yang jima', dia ingat ke masuk garik dah, tiba-tiba siang lagi, tak dikenakan kafarah. Tapi orang yang sangka masuk garik dah, dia itu puasanya batal. Soalan tadi, kalau orang sangka masih malam, tiba-tiba siang dah, kafarah tak kena, puasa dia batal ke tidak? Okay. Sebelum tu, satu lagi mungkin sini tak sebut, tapi ini maklum dah bahawa kafarah juga tidak kena orang musafir, hatta orang yang musafir selepas daripada terbit fajar sekalipun. Orang yang musafir selepas terbit fajar, ikut hukum di sisi mazhab Syafi'i, orang yang musafir selepas terbit fajar tidak boleh dia berbuka kecuali ada masyakkah. Kerana untuk dapat rukhsah berbuka ialah dia hendaklah musafir sebelum siang, sebelum masuk siang, sebelum terbit fajar, baru dia boleh iftar pada hari itu, ambil rukhsah. Tapi kalau siang tu dah dia berada di rumah bermukim, dia musafir lepas masuk siang dah, maka hari itu dia wajib kena puasa. Tapi kalau dia musafir lepas siang dah dan dia pun jima', berbuka dengan jima', dia juga tidak dikenakan kafarah sekalipun, kerana ada syubhah di situ. Syubhatus safar. Syubhatus safar itu tusqitul kafarah, dia menggugurkan kafarah. Walaupun pada hukum dia sebenarnya tak boleh nak ambil, tak boleh buka tu, sebab dia keluar selepas daripada subuh. Okey. Jawapan. Apa hukum dia?